Okay, insyaAllah kita mulakan tazkirah kita pada malam ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi dalam satu program tazkirah ya. Jadi tazkirah ni sebenarnya terutama sekali untuk diri saya sendirilah ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi memberikan kepada kita kesihatan, masih lagi memberikan kita rasa ya, rasa sakit, rasa manis, rasa masin dan sebagainya ya. Dan itu adalah merupakan sebahagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya banyak ya, walaupun kita rasa macam kehidupan kita ni kadang macam susah ya, macam sukar dan sebagainya, tapi sebenarnya kalau kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya masih banyak lagi nikmat yang ada ya, yang Allah belum lagi ambil daripada kita. Jadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah, nescaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah mendidik, ya, Rasul yang telah berdakwah, Rasul yang telah berkorban ya, untuk mendidik, menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia ya, sehinggalah melahirkan sahabat-sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengikuti jejak Nabi, berdakwah, mendidik manusia, sehinggalah suatu masa Islam itu sampai menjadi dianuti oleh 1/3 daripada umat manusia di atas muka bumi ini. Ya. Juga salam untuk ahli keluarga baginda, ya, untuk sahabat-sahabat baginda, pengikut-pengikut sahabat dan mereka-mereka yang bekerja keras ya, untuk melakukan perkara-perkara kebaikan daripada dahulu hinggalah ke hari kiamat. Jadi alhamdulillah pada malam ini insya-Allah saya akan kongsikan berkaitan dengan satu tajuk, iaitu pesanan ataupun wasiat daripada Luqman Al-Hakim ya. Pesanan daripada Luqman Al-Hakim. Jadi pesanan Luqman Al-Hakim ni walaupun dia menyebut wahai anakku, tetapi pesanan ini sebenarnya untuk kita semualah ya. Jadi insya-Allah saya akan kongsikan pesanan ini supaya kita dapat manfaatkan ya. Kita dapat manfaatkan untuk kehidupan kita di atas dunia ni. Jadi pesanan-pesanan daripada Luqmanul Hakim ni kita dapat lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman dalam surah Luqman daripada ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 hinggalah ayat yang ke-19. Ya, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-19. Jadi bermula dengan walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, sehinggalah ayat yang terakhir daripada apa yang saya sebutkan tadi, ayat yang ke-19, waqsid fi mashika waghdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Jadi mungkin ya anak-anak semua bolehlah baca selepas daripada tazkirah ini nanti berkaitan dengan pesanan-pesanan Luqmanul Hakim di dalam surah Luqman. Okay. Jadi sebenarnya kajian tentang pesanan Luqmanul Hakim ni adalah sesuatu yang sangat menarik sangat menarik untuk kita baca, untuk kita bincangkan Jadi insya-Allah saya akan tamatkan pada pukul 8 lah insya-Allah Jadi tajuk kita pada malam ini adalah 10 wasiat Luqman Al-Hakim ya.
Jadi sebelum kita menceritakan tentang pesanan-pesanan ataupun wasiat Luqmanul Hakim ni, kita kena tahu siapakah dia Luqmanul Hakim, apakah kelebihan-kelebihan beliau, di mana ianya diceritakan. Boleh tak ataupun mampu tak untuk kita mengikuti pesanan ataupun wasiat Luqmanul Hakim ni, dan apakah hasilnya sekiranya kita mengikuti pesanan-pesanan Luqmanul Hakim ini. Jadi siapakah dia Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim ni adalah seorang yang bijaksana. Nama dia Luqman. Al-Hakim itu maknanya bijaksana. Yang pernah hidup sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bukanlah merupakan sahabat Nabi. Ya, Nabi pun tak jumpa dengan Luqmanul Hakim ni sebab Luqmanul Hakim ni diceritakan di dalam Al-Quran dan dia hidup di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan bahawa Luqmanul Hakim ni adalah seorang hamba kepada orang kaya. Seorang hamba kepada orang kaya yang mana Luqmanul Hakim ni dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Nasihatnya telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua ni di dalam Al-Quran dalam surah Luqman. Kan? Akhlaknya sesuai dengan ilmunya. Ia sangat cinta dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepada melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama dia tidak pernah lupa untuk bersyukur memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Luqmanul Hakim ni merupakan salah seorang daripada orang yang berkulit hitam yang akan menjadi penghuni syurga ataupun menjadi penghulu syurga selain daripada Bilal bin Rabah dan juga Raja Najasyi. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi SAW. Jadi nak masuk syurga ni tidak mesti kulit kita warna putih ataupun kemerah-merahan. Jadi kulit kita gelap pun boleh juga kita masuk dalam syurga sekiranya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan perkara-perkara amal yang soleh. Jadi satu kisah yang popular lah berkaitan dengan Luqmanul Hakim ni adalah kisah tentang hati dan lidah. Jadi mungkin anak-anak pernah dengar lah kisah tentang hati dan lidah ni berkaitan dengan Luqmanul Hakim. Pada suatu hari tuannya, yakni tuan kepada Luqmanul Hakim tadi, menyuruh beliau menyembelih seekor kambing dan memberikan bahagian yang paling baik kepada tuannya. Maka Luqman pun menyembelih kambing tadi dan telah memberikan hati dan lidah kepada tuannya. Maka tuan dia berasa seronok lah. Sebab apa? Sebab Luqman ni seorang yang bijak. Kemudian suatu hari yang lain, tuannya menyuruh sekali lagi Luqman yang menyembelih seekor kambing. Dan Luqman pun menyembelih kambing tadi, dan pada kali ini tuannya meminta bahagian yang paling buruk sekali daripada kambing tadi. Dan sekali lagi beliau memberikan hati dan lidah. Jadi tuan dia pun rasa macam, dulu masa aku minta yang paling baik dia bagi hati dan lidah. Sekarang ni bila minta yang paling buruk pun bagi hati dan lidah. Jadi kenapakah begitu? Inilah yang dikatakan kecerdikan. Inilah yang dikatakan hikmah ataupun hakim bagi seorang manusia, iaitu dia tahu bahawa perkara yang paling baik dan perkara yang paling buruk bagi seseorang adalah hati dia dan juga lidah dia. Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW, ketahuilah bahawa di dalam tubuh badan kamu ada seketul daging. Apabila baik seketul daging tadi, maka baiklah keseluruhan tubuh badan kamu. Apabila buruk seketul daging tadi, maka buruklah keseluruhan tubuh badan kamu. Ketahuilah bahawa seketul daging tadi adalah hati. Jadi betul lah, maknanya hati ni adalah merupakan raja yang memimpin segala tindak tanduk kita. Sama ada kita nak jadi bagaimana, hatilah yang menjadi pemimpin. Kemudian lidah ni dia jadi orang kita panggil ketua penerangan lah. Jadi maknanya kita melaksanakan perkara-perkara tadi dengan lidah kita. Lidah kita, kalau lidah kita baik, maka baiklah. Kalau lidah kita jahat, maka lidah boleh membunuh. Jadi kita lihat tanpa buang masa, kita lihatlah apakah wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim daripada ayat 12 hingga ayat 19 daripada surah Luqman. Jadi secara summary-nya kita melihat ada 10 wasiat utama yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Sebenarnya banyak lagi wasiat tetapi yang biasanya disebutkan adalah 10 wasiat yang utama ni.
Jadi yang pertamanya, Luqmanul Hakim berwasiat supaya kita jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu dosa yang paling besar. Dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah kita bertaubat dan kita kembali kepada Islam. Ya. Jadi bukanlah sesuatu yang main-main apabila kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu bertaubat. Sebab itulah kita kena selalu memperbaharui taubat kita. Takut-takut kalau kita secara tidak sengaja kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita perlu buat, kita jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita letakkan segala pergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kan, apabila kita baca Fatihah selalu kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah aku menyembah dan hanya kepada Engkaulah aku memohon pertolongan. Itulah yang kita baca setiap hari. Ya. Sebanyak 17 kali paling kurang. Kalau kita solat 17 rakaat, maka 17 kalilah kita membaca Al-Fatihah. Dialah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu di dunia dan di akhirat. Jadi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Ya. Jadi maknanya kita kena sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sebelum tidur kita kena bertaubat, istighfar, bertaubat supaya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi berbuat baik kepada kedua ibu bapa ini adalah selepas daripada kita patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasul Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang kedua yang kita kena buat adalah berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi kita kena patuh kepada ibu bapa kita. Ya, sebab ibu bapa kita ni kedudukan dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab apa? Sebab redha Allah kepada kita bergantung kepada keredaan ibu bapa kita. Jadi kalau ibu bapa kita redha pada kita, insya-Allah Allah akan redha kepada kita. Kita kena turut perintah ataupun suruhan daripada ibu bapa kita, kecuali suruhan tadi adalah suruhan untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain daripada suruhan untuk maksiat, untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai anak-anak kita kena patuh kepada kedua ibu bapa kita. Jadi berbuat baik kepada ibu bapa kita, kenapa kita perlu berbuat baik kepada ibu bapa kita? Sebab pengorbanan ibu bapa kita yang banyak. Ya, pengorbanan ibu bapa kita yang banyak. Walaupun kita nampak macam kadang-kadang tak banyak yang dilakukan oleh kedua ibu bapa kita, tetapi sebenarnya pengorbanan ibu bapa terlalu banyak. Ya. Pengorbanan ibu yang melahirkan kita. Ya. Jadi kalau kita nak bayar jasa ibu melahirkan kita pun, kita nak bagi dunia dengan isinya pun tak cukup. Kan? Apatah lagi lain-lain perkara yang telah dibuat oleh ibu kita dan juga bapa kita untuk membela kita, membesarkan kita. Jadi seorang anak perlu berusaha supaya disenangi oleh kedua ibu bapanya. Sentiasa mendoakan mereka, kan, dalam Al-Quran ada disebut satu doa, iaitu wahai Tuhanku, kasihanilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka mengasihiku di masa kecil. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah doa yang sepatutnya kita baca setiap kali lepas solat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku dan kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di masa kecil. Kenapa dikatakan semasa kecil? Sebab memang ibu bapa ni kalau anak dia masih kecil, kalau katakan ada nyamuk hinggap pun, kan dia akan pukul nyamuk tadi, kan. Jadi maknanya itu masa kecil lah. Tapi bila kita dah besar pun sebenarnya ibu bapa kita masih lagi sayang pada kita. Walaupun kadang-kadang ibu bapa kita marah dan sebagainya, sebenarnya dia sayang kepada kita. Jadi kita kena berbuat baik kepada ibu bapa.
Walaupun ibu bapa kita tidak beragama Islam sekalipun. Ya. Jadi kita tetap kena berbuat baik kepada ibu bapa. Itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan yang ketiganya adalah sedar akan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena sentiasa sedar bahawa setiap masa 24 jam Allah sentiasa mengawasi kita. Walaupun Allah meletakkan malaikat Raqib dan Atid di sebelah kanan dan sebelah kiri kita untuk mencatat. Jadi sebenarnya Allah tidak perlu bergantung pun kepada malaikat Raqib dan Atid. Cuma malaikat Raqib dan Atid tadi memang ditugaskan oleh Allah SWT untuk mencatat perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang buruk yang kita lakukan. Tapi tidaklah bermakna Allah telah ataupun Allah telah mewakilkan. Jadi sebenarnya kalaupun Raqib dan Atid tadi tidak mencatat, maka Allah sentiasa nampak apa yang kita lakukan, sama ada perkara yang kecil ataupun perkara yang besar. Jadi kalau kita ingat kita buat satu amalan ataupun satu perbuatan, sama ada perbuatan tadi kecil ataupun besar, sentiasa akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan sekadar itu, pada hari akhirat nanti akan diperlihatkan kepada kita apa yang kita buat. Jadi Allah nampak semua perkara yang berlaku walaupun sekecil mana sekalipun. Ingatlah bahawa setiap perbuatan akan didedahkan di akhirat kelak. Allah mengetahui segala-galanya, tiada sesuatu pun yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau kita ungkapkan kata-kata kita bercakap, Allah dengar. Kita berbisik, Allah dengar. Kita bercakap dalam hati pun Allah dengar. Kita terlintas di dalam hati pun Allah dengar. Jadi tidak ada bezanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sama ada kita bercakap kuat-kuat, cakap pelan-pelan, berbisik-bisik ataupun bercakap dalam hati. Semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya, mendirikan solat. Jadi mendirikan solat ni adalah merupakan ibadah yang telah ada, telah ada sebelum zaman Nabi lagi. Jadi umat-umat Nabi terdahulu pun mendirikan solat. Cuma dari segi praktiknya mungkin ada perbezaan dari segi cara mendirikan solat. Tetapi solat ini adalah satu ibadah yang telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana juga puasa difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi setiap mukallaf wajib mendirikan solat dengan sempurna dan khusyuk. Walaupun khusyuk ini memang sukar untuk dicapai, kan. Jadi memanglah senang untuk sebut perkataan khusyuk tetapi sukar untuk melaksanakan khusyuk. Kadang-kadang bila masuk rakaat yang kedua, kita rasa ini rakaat kedua ke rakaat pertama ni. Jadi kalau ada was-was macam tu, kita kena tambah satu rakaat supaya kita dapat menghalang syaitan daripada menggoda kita lagi. Kan? Jadi bila kita solat ni, syaitan akan sentiasa berada di sekeliling kita untuk melalaikan kita di dalam solat. Sebab tu apabila kita lalai saja, kita segera kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan solat yang sempurna ini dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar, perbuatan jahat, perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, kita dapat elakkan apabila kita menjaga solat kita. Sebab itulah kita disuruh solat. Jadi orang yang solat ni adalah golongan yang beruntung. Sebagaimana juga disebut di dalam surah Al-Falah. Surah Al-Falah. Dikatakan beruntunglah orang yang mendirikan solat, iaitu orang yang khusyuk di dalam solatnya. Dan orang yang mendirikan solat ni dijanjikan dengan kejayaan di dunia dan di akhirat. Tapi ada orang kata, saya solat tapi saya masih lagi tak kaya, saya masih lagi miskin. Ada orang tu tak solat tapi dia kaya. Jadi itu adalah merupakan ujian-ujian, merupakan ujian-ujian bagi orang yang beriman. Sebenarnya Allah tidak menipu di dalam janji-janjinya. Allah sentiasa menepati janji. Kalau Allah kata orang yang solat ni berjaya dunia dan akhirat, maka sebenarnya orang ini akan berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Kemudian perkara yang kelima adalah menyeru berbuat kebaikan. Menyeru berbuat kebaikan. Jadi apa makna menyeru berbuat kebaikan? Istilah yang paling mudah yang kita boleh sebutkan adalah kita menyampaikan perkara-perkara yang baik, kita mengajak manusia untuk berbuat baik.
Tidak ada yang lebih mulia dari mengajak manusia kepada kebaikan. Jadi pernah tak anak-anak mendengar satu ayat daripada Al-Quran ni, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Allah bertanya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan beramal soleh. Selepas itu dia mengatakan bahawa sesungguhnya aku daripada kalangan orang-orang yang selamat ataupun aku daripada kalangan orang-orang Islam. Jadi orang menyuruh kepada kebaikan ni adalah seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah bertangguh untuk berbuat kebaikan. Dengan itu sepanjang hayat kita akan terisi dengan kebaikan semata-mata. Jadi nak jadi baik ni, nak jadi baik, nak ajak baik ni ada proses dia. Kan, ada proses dia. Kita kena didik diri kita untuk meningkatkan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Pertama sekali kita kena cuba untuk kita buat baik. Kita cuba untuk buat baik. Kita cuba untuk buat baik. Cuba banyak kali. Kan? Kemudian kita ajak pula orang lain buat kebaikan. Ajak. Okay? Kita ajak orang lain untuk buat kebaikan bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiganya kita suruh buat kebaikan. Jadi itulah proses yang kita dapat melihat yang bertahap. Kita rasa bahawa kita nak ajak orang buat kebaikan ni, kita kena mulakan dulu dengan diri kita. Ajak diri kita sendiri. Kita dakwah kepada diri kita sendiri untuk buat kebaikan. Kemudian kita ajak orang lain. Selepas itu kita suruh pula orang lain. Jadi begitulah. Kemudian yang keenam adalah mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran. Kita perlu berani mencegah kemungkaran. Jadi keberanian tadi maknanya mengikut tahap kemampuan kita lah, keberanian kita dalam mencegah kemungkaran. Seorang yang tidak mencegah kemungkaran umpama tidak mempunyai harga diri dan akan dapat kutukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sikap itu. Jadi kita boleh melihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka dia hendaklah mencegahnya dengan tangannya. Kalau dia mampu mencegah dengan tangan ataupun dengan kuasanya, maka cegahlah dia dengan tangan ataupun kuasa. Jadi kalau kita jadi pemimpin, jadi ketua, bolehlah kita cegah dengan kuasa yang ada pada kita. Fa illam yastati, sekiranya kita tidak mampu, fabi lisani, maka dengan lidah kita. Dengan lidah kita. Fa illam yastati, apabila kita tidak mampu mengungkapkan dengan lidah kita, fabi qalbi, fabi qalbi, maka dengan hatinya. Dengan hati. Jadi paling kurangnya kita ada rasa untuk kita mencegah kemungkaran tadi dengan hati. Tapi Nabi jelaskan yang mencegah kemungkaran dengan hati tadi, zalika adhaful iman. Yang ini mencegah dengan hati ini adalah selemah-lemah iman. Jadi bukanlah makna tidak ada iman orang mencegah dengan hati. Maknanya kalau tak ada langsung perasaan untuk mencegah kemungkaran, maka kita takut tidak ada iman dalam diri kita. Sekurang-kurangnya dengan hati kita. Walaupun lemah tapi masih ada iman lagi. Tapi kalau kita tak rasa apa-apa dengan kemungkaran yang berlaku, maka kita takut kita sebenarnya dah tak ada iman. Sebab dengan hati pun dah dikira sebagai adhaful iman. Iman yang lemah. Jadi apakah proses mencegah kemungkaran tadi? Kita tinggalkan dulu kemungkaran. Tinggalkan kemungkaran untuk diri kita ni. Tinggalkan dulu. Macam mana kita nak ajak orang lain kalau kita tidak meninggalkan kemungkaran? Kemudian yang keduanya, apabila kita mampu meninggalkan kemungkaran, maka kita ajaklah kawan-kawan kita yang bersama-sama dengan kita dulu untuk sama-sama meninggalkan kemungkaran. Kemudian bila kita ada kekuatan, barulah kita cegah kemungkaran. Jadi kalau nak buat baik pun kita perlu kepada kekuatan, apatah lagi untuk mencegah kemungkaran. Juga sebab bukanlah kita ni seorang yang kuat, seorang yang kuat. Jadi manusia ni sifat dia lemah, terutama sekali bila kita banyak melakukan kemungkaran. Jadi mencegah kemungkaran adalah merupakan salah satu daripada pesanan ataupun wasiat daripada Luqmanul Hakim. Yang ketujuhnya adalah satu yang berat, yang senang untuk disebut tetapi sukar untuk dilaksanakan, iaitu sabar dalam menghadapi ujian.
kita wajib bersabar atas apa ujian yang menimpa kita. Kan? Macam sekarang ni, kita baru nak pulih daripada COVID kan. Tapi daripada setahun setengah yang lepas kan, kita mengalami COVID ni dengan tak boleh masuk kelas, tak boleh bersemuka dekat kelas dan sebagainya. Bukan saja itu, tetapi ramai orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan ahli keluarga dan sebagainya. Tetapi ini semua adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib bersabar di atas apa yang menimpa kita. Orang kata senanglah tak kena pada kita. Jadi memanglah kalau tak kena tu kita lebih senang. Sebab tu saya kata tadi, sabar ni adalah satu perkara yang senang diungkapkan tetapi sukar untuk kita laksanakan. Jadi sabar sebagai tanda kita mempunyai keimanan yang kuat. Sabar itu kunci kepada kemenangan dari segala tentangan ataupun rintangan. Jadi sabar ini dapat menjemput pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kamu memohon pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan bersolat. Ya, jadi maknanya dengan sabar, dengan solat, insya-Allah Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Jadi kita sabar ni supaya kita tidak kerugian. Sebab dalam surah Al-As tu, semua orang berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi kalau kita tak sabar, maka kita tak termasuk di dalam golongan orang-orang yang disebutkan di dalam surah Al-As tu. Maknanya kita menjadi orang yang rugi. Jadi kalau kita tak mahu rugi, maka kita kena sabar menghadapi ujian. Ya. Jadi Allah bersama-sama orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Yang ke-8, tidak berlagak sombong. Ya, tidak berlagak sombong. Jadi sifat sombong ini hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak layak bagi manusia. Jadi bukanlah kita nak mengatakan bahawa Allah sombong, tidak ya. Maknanya Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan segala keperluan kita, mencipta langit dan bumi, semua sekali Allah ciptakan. Kemudian Allah tadbirkan, Allah uruskan, ya. Tidak berlaku pertembungan di antara malam dan siang. Tidak ada berlaku pertembungan di antara bulan dan matahari, kan? Jadi ini adalah merupakan tanda besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun Allah tidak sombong. Tapi kadang-kadang kita jumpa manusia yang baru diberikan dengan sedikit kehebatan ataupun dengan sedikit kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka telah menyombongkan diri. Dan Allah amat murka pada orang-orang yang menyombongkan diri. Sebab semua yang kita ada ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada pangkat, ada harta, ada kita cantik ke, ya, kita hebat dan sebagainya, itu semua adalah merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak melayakkan diri kita untuk menjadi seorang manusia yang sombong. Sebab itulah dikatakan sifat sombong ni sebenarnya hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah tidak sombong pun. Kita minta Allah bagi. Kan tiap-tiap hari Allah beri kepada kita nikmat dia yang banyak. Walaupun kadang kita tak sembahyang, kadang-kadang kita buat maksiat, tapi Allah masih lagi bagi apa yang kita minta, apa yang kita perlukan. Paling kurangnya, ya, Allah beri kepada kita udara untuk kita bernafas. Kita buat jahat pun masih boleh bernafas lagi. Kita tak solat pun masih boleh bernafas lagi. Jadi apa lagi yang kita nak? Ya, kita hendaklah menjadi manusia yang maknanya kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sombong diri akan hilang harga dirinya dan rendah martabatnya. Tidak masuk syurga orang yang ada sedikit kesombongan di dalam dirinya. Yang ke-9, second last ni, ingatlah manusia akan mati, ya. Jadi manusia akan mati. Orang yang cerdik sentiasa ingat tentang kematian dan sentiasa bersedia untuknya. Sentiasa menghisap diri dan segera bertaubat bila melakukan dosa. Mati adalah pasti dan datang bila-bila masa. Ya? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dipercepatkan ataupun dilambatkan. Tiap yang hidup pasti akan mati. Maka beruntunglah bagi mereka yang bebas daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Dan akhir sekali, ya, pesanan Luqmanul Hakim ni adalah rendahkanlah suaramu
Janganlah meninggikan suara bila berbicara. Maknanya janganlah berjerit-jerit kan. Tapi kalau orang tanya tu jawablah. Mak bapak tanya, kita jawab. Lecturer tanya, kita jawab. Macam itulah. Ya. Tapi jangan kita menjerit-jerit dan sebagainya. Jangan sampai ada orang yang terganggu. Bicaralah dengan suara yang sedap didengar. Dengan suasana yang tenang. Janganlah terjerit-jerit seperti keledai. Ini disebut dalam surah Luqman ayat 19. Sesungguhnya yang suka jerit-jerit ni adalah keledai. Jadi sebagai kesimpulannya, masa kita pun dah habis sebenarnya. Okay. Melalui nasihat Luqmanul Hakim ini, Allah mengajar kepada kita tentang pembentukan modal insan. Kan? Kita nak jadi bagaimana, kita nak jadi orang yang baik ni macam mana. Kita mestilah memilih Allah SWT sebagai Tuhan kita. Diikuti dengan kebaikan kepada ibu bapa, ibadah yang betul, akhlak yang baik, dan kita ingat kematian. InsyaAllah kita akan menjadi manusia yang menjadi manusia yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada kita. Jadi itulah sedikit perkongsian saya pada malam ini. Semoga ianya memberikan kebaikan lah kepada kita, kepada saya yang menyampaikan dan kepada anak-anak semua yang mendengar. Jadi segala kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Perkara yang baik itu datangnya daripada Allah. Janganlah kita menjadi manusia yang ragu-ragu dengan kebaikan ataupun kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setakat itu saja pertemuan kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi hadir pada malam ini. Waalaikumsalam Prof. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam Prof. Sama-sama. Terima kasih Prof. Okey, sama-sama. Terima kasih Prof. Sama-sama. Sama-sama.